Assalamualaikum, nama saya Ung Hoyen. Saya akan membentangkan kajian kami ini. Baiklah, pengenalan. Seperti yang kita tahu, bahasa ialah satu sistem Arabik, satu simbol bunyi, bersuara yang digunakan oleh setiap anggota masyarakat untuk berhubungan, untuk berkomunikasi. Setiap bahasa mempunyai daerah yang tersendiri dalam bahasa Melayu. Terdapat berbagai daerah yang digunakan mengikut kawasan seperti daerah Terengganu, Kelantan, Kedah, Negeri Sembilan dan sebagainya. Menurut Ahmad Johari, daerah ditentukan oleh faktor geografi, faktor masa, pengalaman yang berlainan dan juga faktor politik. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk menyelidikkan penggunaan dan ciri-ciri daerah geografi dari segi aspek fonologi dan semantik dalam filem Mami Jarum. Filem ini merupakan terbitan Metroview Movie Production dan arahan Prof. Malaya Era Mohidin. Menurut Abdul Hamid Masmud, penggunaan daerah ini dapat dibezakan dari segi sebutan, kuasa kata, kata ganti nama, tata bahasa dan gaya lagu bahasa. Filem ini menggunakan daerah utara yang memfokuskan daerah di daerah Pulau Pinang. Aspek morfologi dan semantik adalah elemen yang dititik berat dalam pemilihan filem ini. Sebagai kajian kami, latar belakang. Istilah dialek berasal daripada perkataan Yunani, yang itu dialektos, yang pada mulanya digunakan dalam hubungannya dengan bahasanya. Nur Ajilah menjelaskan bahawa sesuatu perbezaan daripada daerah yang lain akibat daripada pengaruh alam dan persekitaran yang berlainan. Menurut beliau, perbezaan ini boleh dilihatkan menurut sistem bunyi. Umumnya, dialek geografi difahami sebagai bahasa dituturkan di kawasan tertentu sahaja. Terdapat beberapa ciri-ciri daerah geografi di Malaysia. Dalam kajian ini, aspek yang ingin dikatakan adalah aspek fonologi dan semantik. Fonologi ialah kajian yang dilakukan mengenai pola bunyi bahasa, yang itu tentang bunyi-bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa. Menurut Franz Bakar, fonologi yang merupakan suatu bidang yang mengkaji, yang itu rumus-rumus yang menentukan aspek sebutan. Secara umumnya, terdapat beberapa perbezaan bunyi tertentu mengikut negeri. Bunyi-bunyi ini boleh mengalami pengguguran maupun penggantian bunyi. Semantik pula merupakan kajian makna istilah perkataan ini, berasal daripada perkataan Yunani berubah. Menurut Kamus Linguistik, semantik ialah kajian tentang sistem dan makna dalam bahasa. Manakala Kamus Dewan Edisi keempat, ia merupakan makna perkataan dan pertambahan makna sesuatu kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Husna binti Rosli, nombor metrik 1811132678. Saya akan membentangkan kajian terdahulu dan juga kaedah kajian. Bermula terlebih dahulu dengan kajian terdahulu. Seperti yang dapat dilihat, berikut merupakan kajian-kajian terdahulu yang telah dipilih oleh kami untuk menyiapkan projek ini. Yang pertama, kemunculan kata preposisi dialek Kedah, suatu analisis pentatabahasaan oleh Nuriza Raja. Kajian ini memperlihatkan perkembangan beberapa kata preposisi yang nyatanya terbit daripada kata kerja yang berada dalam struktur bersiri dengan menggunakan teori pentatabahasaan dan hipotesis satu arah. Dalam kajian ini, penelitian dikhususkan kepada dua kata preposisi dialek Kedah iaitu kad dan kod. Melalui kajian ini, beliau turut menjelaskan sebab mengapa berlakunya pentatabahasaan. Yang kedua, monograf Simposim Dialek oleh Nik Safiah Karim 1993. Nik Safiah Karim mentakrifkan dialek sebagai variasi bahasa
yang dibezakan mengikut penggunaannya. Tiap-tiap dialek mempunyai ciri-ciri tersendiri yang membezakannya dengan dialek-dialek yang lain. Yang ketiga, vokal sengau dialek Melayu Kedah langkawi oleh James T. Collins, 1989. James T. Collins dalam kajian beliau lebih memberi tumpuan kepada kawasan Pulau Langkawi sahaja. Hasil dapatan beliau berbeza dengan hasil kajian yang diperolehi oleh pengkaji sebelumnya. Beliau juga mendapati bahawa dialek ini mempunyai vokal sengau. Menurut beliau juga, nasalisasi dialek Melayu Kedah bukan sahaja sesuatu proses yang fonetik, tetapi nasalisasi juga adalah proses fonemik. Dalam dapatan beliau juga, beliau mendapati kajian beliau adalah penting kepada kosa kata ilmu dialek Melayu Kedah. Dan yang keempat, kepelbagaian fonologi dialek-dialek Melayu oleh Asma Haji Omar, 1977. Asma Haji Omar dalam penulisannya hanya mengaitkan kajiannya dalam bidang fonologi sahaja. Beliau telah membuat kajian untuk melihat kelainan yang wujud dalam bahasa standard dan juga dialek Melayu. Dalam kajian beliau membuat perbandingan antara dialek-dialek Melayu seperti dialek Melayu Kedah, Perak, Negeri Sembilan, Johor, Kelantan, Sarawak dan juga Pulau Pinang. Berdasarkan paparan kajian lepas, yang banyak telah diperolehi berkaitan dengan proses pembentukan kata dialek utara ini adalah mendasari objektif kajian kami seperti mengenal pasti perkataan-perkataan yang digunakan oleh penutur dalam dialek utara. Seterusnya, kaedah kajian ataupun metodologi kajian. Kaedah kajian adalah kaedah dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai objektif dan matlamat kajian. Kami menggunakan 3 kaedah iaitu mendapatkan data, mengumpul data dan juga menganalisis data. Untuk mendapatkan data, kami menggunakan 2 kaedah iaitu kaedah pemerhatian dan juga kaedah perpustakaan. Kaedah pemerhatian dijalankan dengan menonton cerita atau filem berbahasa Melayu yang telah kami pilih iaitu Mami Jarum yang kami muat turun dari laman sesawang YouTube. Dengan kaedah ini juga, kami dapat meneliti dialog yang dilontarkan oleh pelakon-pelakon di dalam filem ini yang menggunakan dialek Melayu Utara iaitu subdialek Pulau Pinang. Penelitian ini lebih tertumpu kepada aspek unsur-unsur dialek geografi kerana untuk memahami dengan lebih teliti dan jelas tentang dialek Melayu Utara Pulau Pinang yang dituturkan dalam filem ini. Seterusnya, kaedah perpustakaan. Kaedah ini dijalankan dengan menggunakan beberapa rujukan daripada bahan-bahan bacaan untuk mendapatkan data tambahan seperti laman sesawang yang sah bersesuaian dengan topik yang kami kaji. Hal ini demikian maklumat yang diteliti melalui laman web yang dipercayai ketulinan maklumat berdasarkan dialek yang digunakan sebagai senarai rujukan yang diperolehi. Dan yang kedua, mengumpul data. Kami menjalankan kaedah ini dengan menonton jalan penceritaan filem Mami Jarum bagi mengumpul dan mengenal pasti ataupun mendapatkan maklumat tentang unsur-unsur dialek geografi berdasarkan penggunaan dialek Utara Pulau Pinang yang digunakan dalam filem tersebut. Dan maklumat yang diperolehi akan kami senaraikan seperti aspek fonologi dan pembendaharaan kata atau leksikal. Data ini akan dikumpulkan dengan cara mentranskriptasikan di dalam jadual dan meneliti bentuk-bentuk bahasa dialek Melayu Utara Pulau Pinang dengan bahasa Melayu standard. Berdasarkan dialog dalam filem Mami Jarum ini, ia juga merupakan data penting yang boleh dihuraikan dengan lebih meluas tentang dialek Melayu Utara Pulau Pinang yang mereka gunakan. Melalui kaedah ini, ia juga membolehkan kami untuk memperolehi sumber yang meluas dan pendekatan yang lebih terperinci tentang dialek Melayu Utara Pulau Pinang dalam filem ini. Dan yang ketiga iaitu menganalisis data. Menganalisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif iaitu data berkenaan unsur-unsur dialek geografi
seperti bentuk-bentuk aspek fonologi, leksikal ataupun perbendaharaan kata secara mendalam. Data ini dianalisis secara huraian yang deskriptif dalam babak-babak yang dipetik dalam filem tersebut. Berdasarkan dialog yang dipetik dalam filem tersebut, ianya dipilih, diteliti dan dianalisis sebagai sumber kajian yang mengikut dialek Melayu Utara Pulau Pinang. Contoh-contoh ini dikategorikan mengikut aspek-aspek yang dikaji dan juga selain itu penggunaan dialek Pulau Pinang yang dituturkan dalam filem ini telah dinilai berdasarkan kandungan dialek dalam filem tersebut. Secara keseluruhannya, kaedah yang dipilih oleh kami adalah berdasarkan kesesuaian dengan perkara yang ingin kami kaji. Dalam kajian ini, kaedah yang bersesuaian penting agar apa yang diperolehi oleh kami tidak dapat dipertikaikan. Sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum kepada Encik Muhammad Zaki bin Abdul Halim. Okey, nama saya Ida Syafiqah binti Ishak, nombor metrik 18113267. Okey, pada pagi ini saya akan membentang bahagian batasan kajian dan juga hasil kajian. Okey, batasan kajian. Kajian ini hanya memfokuskan dialek utara di kawasan Pulau Pinang. Jadi kami memilih filem Mami Jarum yang popular lah menggunakan dialek di kawasan Pulau Pinang. Menghadapi pelbagai kekangan yang membataskan kami untuk memperolehi data-data yang relevan seperti dialek yang kurang jelas dan kurang difahami yang terdapat dalam filem Mami Jarum. Jadi dialek utara yang digunakan dalam filem Mami Jarum iaitu dialek Melayu Utara atau dialek Melayu Kedah. Yang untuk saya yang kurang terdedah kepada kurang dan jarang mendengar dialek utara, jadi amat sukarlah untuk memahami dan faham apa yang dibincangkan. Yang ketiga, penggunaan aspek bunyi leksikal dalam filem ini tidak menggambarkan keseluruhan dialek utara yang digunakan dalam masyarakat. Okey, hal ini kerana kajian ini hanya dibuat berdasarkan pemerhatian dalam satu filem sahaja. Jadi pemerhatian ini hanya dalam filem Mami Jarum sahaja, bukan keseluruhan penggunaan dialek utara yang umum menggunakan. Okey, ini merupakan peta untuk negeri Pulau Pinang. Okey, yang seterusnya hasil kajian. Okey, dialek merupakan salah satu daripada variasi bahasa. Variasi bahasa ini bergantung kepada sejarah perkembangannya, jumlah penduduk dan juga luas daerah penyebarannya. Dialek geografi pula dimaksudkan dengan bahasa yang dituturkan di kawasan tertentu sahaja seperti dialek Kelantan di negeri Kelantan, dialek Terengganu di negeri Terengganu dan juga dialek Melayu Utara. Dialek Melayu Utara juga dikenali sebagai dialek Melayu Kedah dan dituturkan oleh penduduk di 4 buah negeri iaitu Kedah, Pulau Pinang, Perak Utara dan Perlis. Dialek Melayu Utara ialah bahasa Melayu yang mempunyai ciri-ciri tersendiri yang dituturkan dari Perlis hingga ke Perak Utara. Berdasarkan kajian kami, subkawasan dialek Melayu Utara merupakan subkawasan Pulau Pinang. Justru itu, penduduk yang mendiami di Pulau Pinang dianggap menggunakan salah satu subdialek Kedah iaitu subdialek Pulau Pinang untuk berkomunikasi. Berdasarkan dapatan dalam filem Mami Jarum yang dikaji, pengkaji menemukan beberapa perkataan dari ciri-ciri dialek geografi seperti aspek fonologi, aspek morfologi, aspek leksikal, aspek sintaksis dan juga aspek semantik. Okey, yang pertama, aspek fonologi. Fonologi ialah kajian tentang sistem bunyi bahasa yang berkaitan senarai bunyi bahasa dan ciri-ciri bunyi tersebut serta peraturan khusus yang menjelaskan cara bunyi-bunyi tersebut berhubung antara satu sama lain. Ia merupakan perbezaan sebutan dan ada yang gugurkan bunyi pengantin, bunyi dan tambah bunyi daripada bahasa Melayu standard. Okey, yang pertama, dialek daripada pelakon Kartini Aziz. Dia pergi mana pula?
Iaitu dialek Kedahnya lah P lah. P daripada bahasa Melayu standard bermaksud pergi. Daripada pergi kepada P. Di situ kita boleh lihat gugurkan bunyi lah. Daripada bahasa Melayu standard pergi kepada P. Yang kedua, mai sini telefon hang sat. Okey, kat sini ada dua. Mai bermaksud bagi, mari. Penggunaan dia mari lah. Jadi daripada mari ke mai. Kita boleh lihat itu pengguguran bunyi. Yang keduanya sat. Sat bermaksud sekejap ataupun sebentar. Yang sat juga gugurkan bunyi daripada bahasa Melayu standard. Yang ketiga hang dah makan dah. Kat sini ada dua. Hang bermaksud kamu. Jadi kat sini boleh lihat penggantian bunyi. Dialek Kedah daripada bahasa Melayu standard, kamu menjadi hang. Yang keduanya dah, daripada sudah jadi kepada dah. Ini kita lihat gugurkan bunyi lah, daripada sudah menjadi dah, dialek Kedah. Yang keempat, kena pikir betul-betul. Lepas tu siasat dulu baru serang. Pikir jadi bermaksud fikir. Bahasa Melayu standard fikir, tapi dalam dialek Kedah pikir. Jadi kita boleh lihat di sini pergantian bunyi. Yang kedua, aspek morfologi. Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur kata, bentuk kata dan pergulangan kata. Ia merupakan pembentukan kata yang dikenal pasti melalui penambahan, pengguguran imbuhan tertentu dalam bentuk perkataan BM standard. Okey, jadi dekat sini dialog daripada watak Azizah, iaitu anak saudara kepada Mami. Mami, siapa boyfriend dia? Siapa? Itu dialek Kedah. Bermaksud siapa? Dalam bahasa Melayu standardnya, siapa juga ataupun siapakah. Iaitu kat sini kita boleh lihat daripada siapa menjadi siapa. Jadi pengguguran lah. Yang keduanya daripada watak Datuk Mira, iaitu daripada pelakon Ismaildin. Dudukkannya ni awaknya. Awak bermaksud kenapa, ataupun dalam bahasa Melayu standard kenapa atau kenapakah. Kat sini dia pergantian lah daripada kenapa jadi awat. Yang ketiga dari watak Datin Nora, iaitu pelakon Nolia Ghani. Okey, dialognya, lagu ni lah Fatimah. Lagu maksudnya lagu ni, maksud macam ni. Bermaksud bahasa Melayu standardnya ialah beginilah. Jadi di sini menggantikan lah, dialek Kedah ni menggantikan begini jadi lagu ni. Yang keempat daripada pelakon Ciko, dialognya bukan buat apa pun. Apa maksudnya apa, bukan buat apa pun. Okey, jadi dalam bahasa Melayu standardnya apa juga atau apakah. Kat sini kita boleh tengok pengguguran inilah, daripada apa kepada apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Nurul Syafiqah binti Edo Osman dan nombor pelajar saya ialah 18113232681. Hari ini saya akan membentangkan tentang tugasan yang diberikan. Topik yang dipilih ialah unsur-unsur dialek geografi dalam sebuah skrip, filem atau drama tempatan berbahasa Melayu. Tajuk filem yang dipilih ialah Mami Jarum. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang hasil kajian dari filem Mami Jarum melalui aspek leksikal. Leksikal ialah kosakata atau perbendaharaan kata. Leksikal juga bermaksud makna sesuatu perkataan itu sendiri, tanpa melihat penggunaannya dalam ayat. Secara global, bentuk leksikal bermakna kata-kata dalam bahasa daerah atau logat daerah seseorang penutur. Bentuk leksikal dialek mempunyai kelainan berbanding bentuk leksikal baku dari segi sebutan, intonasi, etimologi dan morfologinya.
Contoh dialek Pulau Pinang yang terdapat dalam filem Mami Jarum adalah seperti berikut. Contoh yang pertama ialah dreba. Penggunaan dialek ini adalah seperti berikut. Ini dreba baru kita, nama dia PE. Dalam konteks bahasa Melayu standard, dreba ini bermaksud pemandu. Contoh yang kedua ialah ketik. Penggunaan ketik ini adalah seperti berikut. Bila nyamuk banyak nanti dia ketik semua orang. Ketik ini bermaksud gigit dalam bahasa Melayu standard. Contoh yang ketiga ialah hingak. Penggunaan perkataan hingak ini adalah seperti berikut. Makcik, janganlah duk hingak lagu ni. Malu saya dengar orang. Perkataan hingak ini dalam bahasa Melayu standard bermaksud bising. Contoh yang keempat ialah teriak. Contoh penggunaannya adalah seperti berikut. Duk teriak tak habis-habis lagi. Perkataan teriak ini dalam bahasa Melayu standard bermaksud menangis. Contoh yang terakhir ialah segak. Penggunaannya adalah seperti berikut. Anak hang hak ni segak noh. Perkataan segak ini bermaksud kacak dalam bahasa Melayu standard. Aspek yang seterusnya ialah sintaksis. Menurut Nik Safia Karim, sintaksis dapat ditarifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur dan binaan atau konstruksi ayat. Sintaksis juga dikenali sebagai kajian tentang hukum atau rumus tata bahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa. Antara contoh sintaksis yang terdapat dalam filem Mami Jarum adalah seperti berikut. Contoh sintaksis yang pertama yang terdapat dalam filem Mami Jarum ialah Mami, siapa boyfriend dia? Jenis ayat ini ialah ayat tanya. Bahasa standard bagi ayat ini ialah siapakah teman lelaki dia, Mami? Contoh yang kedua ialah Azizah, pi masuk dalam. Hang pi berayak lagi bagus. Jenis ayat ini ialah ayat suruhan. Bahasa standard bagi ayat ini pula ialah Azizah, pergi masuk ke dalam rumah. Kamu pergi buat air lagi bagus. Contoh yang ketiga pula ialah duk renyah ni awaknya. Jenis ayat ini ialah ayat tanya. Bahasa standard bagi ayat ini ialah kenapa kamu senyum? Contoh yang terakhir ialah ini drama baru kita. Nama dia PE. Jenis ayat ini ialah ayat penyata. Bahasa standard bagi ayat ini ialah ini adalah pemandu baru kita, namanya PE. Aspek yang terakhir ialah aspek semantik. Semantik ialah suatu bidang yang mengkaji dan menganalisis makna kata dan ayat. Dalam dialek Melayu, terdapat perkataan yang sama ejaan dan sebutan, tetapi membawa makna yang berbeza. Keadaan ini sentiasa menimbulkan kekeliruan antara penutur. Antara contoh aspek semantik yang terdapat dalam filem Mami Jarum adalah seperti berikut. Yang pertama ialah habang. Ni dia Mami, Mamu nak habang. Rempah ni cukup power Mami. Dalam konteks bahasa Melayu standard, habang bermaksud memberitahu. Contoh yang kedua ialah bela. Aku tak tahu macam mana mak bapak mereka bela mereka. Dalam konteks bahasa Melayu standard, bela bermaksud menjaga atau mendidik. Contoh yang ketiga ialah kelahi. Awak kelahi dengan bini dia ke? Dalam konteks bahasa Melayu standard, kelahi bermaksud bergaduh. Contoh yang keempat ialah markah. Hang tak apalah ada markah. Dalam konteks bahasa Melayu standard, markah bermaksud teman wanita. Contoh yang kelima ialah habuk. Aku habuk pun tak ada. Bermaksud habuk di sini ialah tiada apa-apa atau hasil. Contoh yang keenam ialah sedap. Ha lah, hati tak apa nak sedap ni. Dalam konteks bahasa Melayu standard, sedap bermaksud tidak rasa keruan. Contoh yang ketujuh ialah conteng. Hang ni Syika, hang bukan conteng arang di muka aku. Hang dah botek tahu tak? Conteng dalam bahasa Melayu standard bermaksud memalukan. Contoh yang terakhir ialah hangat. Aku dah naik hangat ni tau.
Dalam bahasa Melayu standard hangat bermaksud perasaan marah pada seseorang. Kesimpulannya, menurut Asma Haji Omar juga pernah menyatakan bahawa dalam proses menghasilkan keturunan dari zaman ke zaman, manusia juga menurunkan bahasanya, yakni melalui keturunannya itu. Penurunan bahasa dari generasi ke generasi tidak mungkin tidak mengalami perubahan, baik pada bunyinya atau pada bentuk dan makna kata-kata tertentu ataupun pada susunan ayat. Pengaruh budaya seperti penjajahan, perkahwinan, penghijrahan, pendidikan dan ekonomi sangat mempengaruhi dialek dan kehidupan sosial sesebuah masyarakat. Dalam konteks ini, dialek daerah adalah antara satu kawasan dengan satu kawasan yang lain, terdapat perbezaan dari segi dialek pertuturannya. Oleh itu, sebagai rumusan kepada kajian ini, dapat disimpulkan bahawa terdapat sedikit perbezaan makna antara dialek Pulau Pinang dengan bahasa Melayu standard. Sekian, terima kasih.